Tengah orang tak setuju, tapi kalau Imam Ghazali dia kata kafir lah. Termasuklah Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi kalau ikut kita hari ini, kita pujilah Ibnu Sina ni. Sebab dia mahir ilmu kedoktoran. Sampaikan orang barat pun belajar daripada buku Ibnu Sina. Jadi kita banggakan dia. Kita kata ni ilmuwan Islam lah apa kan. Kalau ikut Imam Ghazali tak. Ilmu kedoktoran dia memang bagus. Memang kita terima, kita tak tolak. Tapi pasal akidah dia kita tolak. Tu cerita ni. Kemudian Ibnu Sina ni selain daripada akhlak dia bermasalah, akidah dia bermasalah, dari segi hukum hakam pun ada masalah juga. Sebab apa dia ni minum arak. Walaupun dia ulama, tapi masa dia nak beribadah, dia nak tumpu fikiran dia buat kerja, dia minum arak sikit. Orang tanya kenapa minum arak, dia kata minum arak ni tak boleh kalau rosak fikiran. Kalau kita minum tapi tak khayal, tak mabuk, boleh. Ikut pandangan dia. Jadi Imam Ghazali kata benda ni salah. Jadi ramailah juga orang nak mempertahankan Ibnu Sina. Antara dia orang kata Ibnu Sina tak minum arak. Kita ni salah faham. Buku Ibnu Sina tu orang terjemah ke dalam bahasa Inggeris. Dia kata Ibnu Sina minum wine. Dalam bahasa Arab bukan wine. Kan? Itu masalah dah. Tapi kita kena faham Imam Ghazali dia bukan baca buku bahasa Inggeris. Dia baca buku Ibnu Sina tu yang bukan dalam bahasa Inggeris. Takkanlah Imam Ghazali tak tahu apa arak, apa minuman buah-buahan. Tengah orang kata dia minum jus buah-buahan. Bukan dia minum arak. Sebab Imam Ghazali ni dia pun handal bahasa Arab. Dia ada 40 jilid tafsir Al-Quran dia. Kalau satu-satu tebal tu 40 bayanglah. Tapi sayangnya tafsir tu dah hilang. Jadi kalau ikut Imam Ghazali memang Ibnu Sina dia minum arak. Jadi orang duk bertahan lah. Duk bertahan. Ibnu Sina ni betul dia tak minum arak. Tapi yang dibangkitkan oleh Imam Ghazali isu akidah. Yang kata alam qadim tadi, yang kata lepas kita mati nanti roh saja naik. Yang kata Tuhan tak tahu semua benda. Itu isu akidah. Isu arak ni benda berdosa. Benda berdosa kita tolak tepi, tak apa. Baiklah kamu kata dia tak minum arak, tak apalah. Ni yang pasal akidah tadi ni macam mana? Dah tak ada jawapan. Jadi isu akidah ni lagi besar. Tengah orang pula kata mana boleh kita cerita Ibnu Sina ni minum arak. Kita buka keaiban dia. Mana boleh kita cerita akidah dia salah, buka keaiban dia. Tapi Imam Ghazali ni, dia ni penghulu ahli-ahli tasawuf. Dia lagi tahu masa bila perlu dibuka keaiban orang, masa bila tak perlu buka. Takkanlah dia ulama tasawuf dia buka keaiban orang. Jadi tujuan dia buka tu sebab dia tahu bahaya. Dia tahu dah orang akan angkat Ibnu Sina ni, akan puji, akan contoh, akan jadikan dia idola. Tapi nak jadikan dia idola pun bahagian mana? Bahagian kedoktoran saja. Jadi Imam Ghazali dia nak kita kelas. Mana yang baik daripada Ibnu Sina kita ambil. Jangan buang, ambil. Kita perjuangkan, kita sebar. Tapi mana yang salah jangan kita ambil. Bagi setengah golongan yang salah ni dia suruh duduk diam-diam. Jangan cerita pasal salah dia. Mana boleh macam tu. Sebab apa? Ilmu Ibnu Sina ni daripada zaman Ibnu Sina tu sampai sekarang orang pakai. Kalau belajar ilmu kedoktoran sampai ke Ukraine, sampai ke Rusia, buku Ibnu Sina tu masih dipakai lagi. Dia punya rujukan utama tu. Masih dipakai lagi. Kemudian dalam buku dia, dalam buku perubatan dia ada cerita pasal berubat menggunakan benda baik-baik. Okey. Dia ada juga cerita berubat menggunakan arak, menggunakan najis, menggunakan benda-benda yang diharamkan. Jadi orang bertikai pula di situ. Orang kata pasal apa Ibnu Sina cerita pasal berubat menggunakan barang-barang haram. Yang mana yang nak pertahankan dia kata Ibnu Sina ni dia buat buku bukan nak bagi orang Islam saja baca. Dia nak bagi orang kafir baca juga. Jadi sebab itu dia perturunkan juga berubat dengan menggunakan benda-benda haram. Tujuan dia supaya orang kafir baca. Orang Islam ambil yang halal je lah. Ni hujah mereka. Tapi hujah ni pun tertolak juga. Sebab apa kita ambil contoh. Katakanlah ada satu orang ulama. Dia nak buat satu kitab pasal perubatan Islam. Tapi dia juga tahu ilmu sihir. Adakah dia nak masukkan ilmu sihir dalam tu? Cerita perubatan Islam pun dia cerita. Cerita ilmu sihir pun dia cerita. Bila orang bertikai, kenapa Tuan Syekh masukkan pasal ilmu sihir dalam ni? Ada, buku saya ni bukan untuk orang Islam saja. Untuk orang bukan Islam pun sama. Bolehkah hujah macam tu? Tak boleh. Bila ilmu yang salah kepada orang bukan Islam pun tak boleh cerita. Ilmu yang salah.
Sepatutnya Ibnu Sina tadi dah tahu berubat dengan arak, berubat dengan najis dia tak boleh. Dia tak boleh cerita dalam buku dia. Tapi dia cerita. Salah lah cara dia. Contohlah, satu orang ulama dia buat satu kitab. Dalam kitab dia tu dia cerita macam mana nak bagi sesebuah negara maju. Contoh dia kata langkah pertama majukan sektor pelancongan. Bagus, okey, kita sokong. Yang kedua, majukan sektor pemakanan. Bila makanan di Malaysia ni lazat-lazat, orang pun akan datang. Yang ketiga dia kata majukan sektor pelacuran. Jadi sesebuah negara tu dia boleh maju sebab orang ramai datang. So kita pun tanya lah, kenapa Tuan Syekh masukkan pasal pelacuran? Cara nak bagi maju pelacuran? Dia kata, tak, buku saya ni bukan untuk orang Islam saja, untuk orang bukan Islam pun sama. Sebab tu saya masuk pasal nak majukan pelacuran. Dia tak boleh. Bila ilmu pelacuran tu salah, nak cerita pada orang bukan Islam pun salah juga. Jadi dalam kes Ibnu Sina, orang yang pertahan kata dia berubat dengan arak, berubat dengan najis apa semua ni benda-benda haram, kononnya dia nak cerita pada orang bukan Islam tak boleh juga. Benda salah cerita pada orang Islam pun tak boleh. Jadi tertolak juga. Ya? Kemudian yang terakhirnya, adakah dengan mengimani bahawa Tuhan itu satu, seseorang itu dikira beragama Islam? Orang tu dia percaya Tuhan ni memang satu je. Adakah dia beragama Islam? Tak. Belum tentu. Contoh yang kedua tadilah, dia percaya Tuhan. Tuhan tu memang ada, dia percaya Tuhan tu sangat berkuasa. Tapi dia tak percaya hari akhirat. Bukan Islam juga. Itulah tadi pelajaran kita dalam kuliah yang lepas.